Okey, video hari ini tentang ketatkan. Okey. Okey. Video hari ini saya nak share sikit tentang beza antara kita jana pendapatan dengan hobi dan jana pendapatan dengan minat. Apa beza dua tu? Sebab kebanyakan orang ingat bendanya sama. Saya selalu nampak ada orang bila nampak orang lain kerja ataupun dia jana pendapatan gunakan minat dia, apa yang dia minat dia jana pendapatan guna tu kan. Orang tu akan ingat orang lain tu jana pendapatan dengan hobi. Sebenarnya itu tidak tepat. Minat adalah benda yang kita suka. Hobi dia lain sikit. Hobi adalah perbuatan melakukan sesuatu yang kita suka pada waktu yang kita suka dan tujuannya untuk mendapatkan keseronokan, untuk dapat fun, untuk bagi kita rasa suka. Nampak tak beza dia? Minat hanyalah sekadar benda yang kita suka. Hobi pula, kita buat yang minat tu, benda yang kita minat tadi tu, kita buat pada waktu yang kita suka dan tujuan dia semata-mata untuk dapatkan fun, untuk kita seronok. Itu hobi. Dan sekarang, apa beza di antara menjana pendapatan menggunakan minat dengan jana pendapatan menggunakan hobi? Okey, saya nak terangkan dulu tentang jana pendapatan menggunakan hobi. Saya bagi contoh Syafiq dia minat melukis dan hobi dia pada setiap petang pukul 5 ke pukul 7 dia akan melukis setiap hari. Bila Syafiq setiap hari melukis, jadi lukisan dia tu dah accumulate banyak. Dalam stok dia tu banyak lukisan dia. Dia pun pada setiap hujung minggu dia akan pergi ke taman ke, dia buka booth kecil. Lepas tu lukisan-lukisan tu letak tepi, dia jual. Siapa nak beli, beli. Siapa tak nak beli, sudah. Itu pendapatan daripada hobi. Sebab dia buat hobi dia dan dalam masa sama hobi dia tu menjana duit, menjana pendapatan dia. Okey, sekarang bila Syafiq tu dah selalu menjual dekat taman dan banyak orang suka dengan lukisan dia tu, orang mula request untuk mau lukis. Ada orang kata, abang boleh minta nombor telefon tak? Saya nak abang lukis ini. Boleh tak abang lukis portrait family saya? Boleh tak abang lukiskan cover untuk saya punya novel? Atau boleh tak abang lukiskan komik pendek untuk saya masuk peraduan ke apa kan? Nampak tak? Orang dah mula request servis dia. Orang dah mula minta sesuatu daripada dia. Dan benda tu memang dia suka. Memang benda tu dia minat. Orang bayar dia untuk melukis dan dia start melukis mengikut bayaran orang itu. Itu dah kira pendapatan daripada minat. Walaupun dia minat melukis, tapi itu tak kira pendapatan daripada hobi. Kerana apa? Sebab dia punya aktiviti dia tu bukan hanya untuk khas untuk seronok saja. Sebab hobi mesti buat benda yang dia suka pada waktu yang suka dan tujuan dia memang khas untuk menyeronokkan dia. Tapi bila dia dah perlu memenuhi permintaan orang, ada kriteria ataupun requirement yang orang perlukan daripada dia untuk dapat servis, orang bayar pula tu, aktiviti melukis dia tu akan mula masuk satu unsur, iaitu tanggungjawab. Bila tanggungjawab dah masuk dalam aktiviti yang dia minat, itu dah bukan hobi. Itu hanyalah aktiviti yang dia minat sahaja. Sebab apa? Sebab dia punya keseronokan dia tu, dia punya fun tu dah kurang. Kalau sebelum ni, masa hobi, dia buat benda tu memang ikut suka hati dia. Dia buat memang dia seronok, dia suka buat pada waktu yang dia suka, dan benda tu memang tak ada tujuan lain semata-mata untuk fun, untuk dia seronok. Bila dah masuk tanggungjawab, dia dah tak jadi hobi. Contohlah, sebelum ni aktiviti melukis ni adalah hobi Syafiq. Ada 10 markah fun yang Syafiq bagi pada aktiviti melukis dia. Orang minta servis dia, dia dah diperkenalkan tanggungjawab, fun dia tu tak jadi 10 dah. Dia boleh jadi fun tu hilang 5 still ada fun, tapi 5 lagi digantikan oleh tanggungjawab. Tapi ini bukan kes untuk semua orang memang ramai orang buat kerja benda yang dia minat, tapi bukan 5 fun, 5 tanggungjawab. Kadang-kadang walaupun benda tu dia minat, tapi fun tu hilang habis. 10 pemakahan ni semuanya ambil tanggungjawab. Maksudnya benda yang dia minat tu dah tak fun langsung.
Walaupun Syafiq tu memang minat melukis, tapi bila dapat banyak job untuk lukis gambar orang ni pula, lukis ni pula, lepas tu klien ni pula ada banyak songeh, dah lukis gambar muka ni dia minta tukar pula, kenapa lukis gambar tahi lalat kat sini, saya nak buang tahi lalat ni, saya tak suka tahi lalat saya, contohlah macam tu kan. So Syafiq ni pun makin pening buat kerja dia. Nampak, sebelum ni memang kalau melukis memang 10 markah dia bagi untuk fun. Sekarang bila dah mula terima job, mula jana pendapatan daripada apa yang dia minat tu, fun tu dah mula berkurang. Memang macam tu. Sebab tu beza orang jana pendapatan dengan minat dan orang jana pendapatan dari hobi. Berbeza. Sebab walaupun orang tu minat buat kerja tu, belum tentu dia seronok macam mana dia buat hobi dia. Sebab tu jangan salah faham. Kalau kita tengok, boleh lah dia minat teknologi kot, mesti hidup dia best. Belum tentu. Kita ambil satu contoh, content creator, orang yang buat video. Mungkin ada seorang ni, dia suka teknologi. Bila dia suka teknologi ni, dia nak share pada orang lain benda yang dia suka tu. Contoh pasal processor dia nak cerita kat orang, ataupun graphic card, handphone, kan, macam-macam dia nak kongsi kat orang. Dia nak cerita dalam format video. Mungkin sebelum tu macam tu, itu hobi dia. Hobi tu boleh mendatangkan pendapatan. Yes, sebab mungkin bila dia buat video pada waktu yang dia suka, fun-fun, ada kadang-kadang dapat duit daripada iklan ke apa kan. Tapi bila dia dah mula establish, dia punya platform dah mula ada crowd, dia dah mula ada orang, dia punya fun dah mula berkurang. Audience yang ini request video yang ini, audience yang ini minta cover yang ini. Bila ada pendapat dia tak kena dengan certain orang ni, geng-geng orang tu hentam dia. Nampak tak? Fun sebagai content creator pasal teknologi dah mula berkurang. Dia dah mula kurang fun, dia dah ada banyak tanggungjawab. Tanggungjawab dah mula ambil alih. Tanggungjawab untuk memenuhi permintaan dia punya audience dia, tanggungjawab untuk pastikan semua orang gembira tengok video dia. Nampak kan? Kena pula bila dia dah fokus jadikan content creator bahagian teknologi ni sebagai dia punya sumber pendapatan utama, dia kena dapatkan klien, kena ada company sponsor, dapatkan iklan itu ini. Dia kena fikir views tu kena banyak supaya keluar banyak iklan, dia boleh dapat duit Facebook, YouTube banyak sikit. Nampak tak? Banyak benda dia dah kena fikirkan. Tanggungjawab dia dah mula ambil alih. Daripada fun tu 10-10, sekarang makin kurang. Tanggungjawab tu nak ambil alih. Kadang-kadang tinggal 2 je fun. Silap. Fun dia tinggal 2, 8 ni tanggungjawab. Dia dah stres. Mungkin ada satu masa 10 markah fun dia ni semuanya dah hilang. Dia ambil alih oleh tanggungjawab. Dia kena fikir klien ni, itu, ini. Ada pula email baru lagi. Alamak, ada klien lepas tak puas hati dengan video dia. Kata, video review aku ni tak bagus lah. Kenapa kau buat video review orang lain dapat views yang lebih banyak? Dia tak puas hati pula. Dah. Sebab tu tak boleh samakan orang yang buat benda yang diminat untuk dapat pendapatan adalah sama dengan orang yang jana pendapatan daripada hobi. Berbeza. Silap-silap orang yang jana pendapatan daripada minat dia jauh lebih stres daripada orang yang bekerja tapi bukan minat. Sebab kalau orang tu dah buat benda yang dia suka, benda yang dia minat tapi stres, penat, dia nak hilangkan stres dia macam mana? Sebab benda yang dia minat tu dah diambil alih oleh tanggungjawab. Dia maybe dah penat habis dah nak layan benda yang dia minat ni. Sampai bila dia ada waktu lapang, dia tak buat pun dia punya benda yang dia minat. Nampak tak? Beza dengan orang yang bekerja tapi bukan minat. Beza dekat mana? Orang yang bekerja bukan minat ni memang bukan fun lah. Dia kerja tu memang fully sebab tanggungjawab, bukan sebab fun. Tapi bila orang tu balik rumah, dia ada masa lapang, dia boleh spend masa lapang tu buat benda yang dia suka, yang dia minat. Dia boleh buat hobi dia. Nampak? Jadi ending dia, nampak tak kelebihan kat situ? Orang yang kerja bukan benda yang dia minat, balik rumah dia boleh buat hobi dia dan dia boleh stabilkan dia punya emosi. Kalau orang yang buat benda yang dia minat tu tak boleh nak manage, kan, dia punya fun tu semua dah hilang walaupun benda yang dia minat, itu akan struggle. Dia akan stres, dia akan tertekan. Sebabnya apa? Dia tak boleh pun nak lepaskan stres itu. Sebab biasa kita lepaskan stres kita pada benda yang kita minat. Jadi hobi kita lah, kan, kita buat hobi kita, benda yang kita minat pada masa yang kita rasa lapang, rasa enjoy, kita boleh buat benda tu fully sebab nak dapatkan kita punya keseronokan. Tapi bila orang tu punya minat dah terbeban, bila dia ada masa lapang, dia tak boleh nak buat minat dia kah? Sebab kalau dia buat benda yang dia minat, ataupun betul lah, dia jadikan dia buat hobi lama dia, betul lah, benda yang dia minat, dia buat pada waktu lapang untuk seronok, tak seronok dah. Sebab dia dah terbeban sangat dengan minat dia. Bila ada waktu lapang, dia dah stres. Sebab dia tak boleh nak release dia punya stres. Dia punya hobi dia dah hilang. Ada pro and cons. Ada kelebihan orang yang bekerja bukan minat. Ada risiko orang yang bekerja berdasarkan minat. Yang penting
Dua-dua jenis kelompok ni kena stabilkan. Contohnya saya buat konten, saya buat video, khususnya dalam education punya video lah. Ianya benda yang memang saya minat, tapi saya kena manage supaya saya punya fun tu tak hilang. Minat saya memang suka menghasilkan sesuatu, memang suka produce sesuatu. Contohnya, ini projek yang saya tak rakam pun. Ini saya DIY tempat untuk menyemai anak benih pokok. Ni saya tengah baru je letak beberapa hari ni, baru lepas buat itu. Ini saya tanam pokok daun sup, nak cuba eksperimen, nak tengok boleh hidup tak hidup dalam saya punya tempat menyemai ni. Sepenuhnya saya buat untuk fun. Sebab tu untuk projek ni saya tak buat record video pun. Memang masa saya yang terluang saya guna untuk belajar benda baru dan cuba produce sesuatu. Itu antara hobi saya. Tapi bila tanggungjawab masuk dalam hobi saya, dia dah bukan jana pendapatan daripada hobi. Dia depend pada berapa banyak tanggungjawab, berapa banyak dia punya fun. Kalau markah fun tu 10/10, kita boleh kata saya jana pendapatan daripada hobi. Anda kata daripada 10 poin ni, 6 fun dan 4 ni tanggungjawab dah ambil alih, itu dah bukan hobi. Itu biasanya video-video saya lebih kurang macam tu. Dia kadang ada video tu 2 je tanggungjawab, 2 markah tanggungjawab, yang lain semua fun. Ada video macam tu. Ada video fully saya buat 10/10. Memang saya buat hanya untuk fun saja. Saya tak kisah view berapa banyak, tak kisah sponsor tak sponsor, tak kisah jana pendapatan berapa banyak, saya okey. Itu hobi. Dan ada ketika saya perlu ikut demand daripada pengiklan. Contoh kalau ada orang bagi barang mahal kat saya, dia bagi tahu saya kena buat video ni publish pada certain hari. Saya punya fun dah mula hilang sebab tanggungjawab dah ambil alih. Saya kena buat video dan pastikan video ni keluar pada hari Ahad. Mungkin tanggungjawab tu hanya ambil 4 saja poin, 6 ni fun. Mungkin tanggungjawab tu ada ketika tanggungjawab tu berat, 8 poin tanggungjawab tu ambil, tinggal 2 je fun saya. Ada ketika macam tu. Ada ketika kerja tu ataupun video yang saya kena buat tu 10 fun tu hilang. Memang fully stressful. Ada ketika macam tu. Tapi kebanyakan dia average, saya boleh kata 6 ke 7. 6 ke 7 saya point fun, 3 je point tanggungjawab. Itu kira average lah. Saya boleh kata 7/10 markah fun saya. Sekarang macam mana nak capai angka kerja yang kita buat tu lebih fun daripada tanggungjawab? Tanggungjawab tu kita buat, tapi fun tu banyak point fun tu. Itu kita kena kreatif. Kita kena develop kita punya SOP. Kita kena rancang cara hidup kita. Contoh macam saya, ada orang yang marah saya sebab saya tak balas PM beribu dalam saya punya inbox, saya tak balas. Memang saya tak balas. Sebabnya apa? Kalau saya balas, tanggungjawab tu dah ambil alih banyak saya punya fun. Nanti satu masa saya akan penuh dengan tanggungjawab, fun saya kurang. Jadi macam mana saya nak survive? Lagi-lagi bila saya buat semua ni seorang-seorang. Saya tak nak tambah orang dalam saya punya team buat masa sekarang. Saya suka bekerja secara solo. Saya boleh fully in control. Ada orang email saya balas, ada email saya tak balas. Semua tu ikut SOP yang saya dah plan untuk diri saya sendiri. Saya memang dah rancang. Saya tak boleh balas komen banyak, saya tak boleh balas PM banyak, saya tak boleh nak reply semua email. Tujuan dia untuk saya seimbangkan saya punya fun dengan tanggungjawab. Supaya saya buat kerja ni still fun. Bukan fully tanggungjawab saja sampai saya punya fun dah hilang, dan bila saya ada masa lapang, saya tak tahu nak buat apa. Sebabnya nanti mungkin benda yang saya minat dah hilang dia punya fun. Seronok dia dah tak ada. Saya rasa itu sajalah sharing saya pada hari ini. Saya harap perkongsian ini bermanfaat. Mungkin boleh betulkan salah faham orang yang orang ingat, orang tu buat benda, dia minat tu engineering, nampak tu, dia suka engineering dan dia kerja sebagai engineer, mesti seronok hidup dia. Tak tentu lagi. Orang yang hidup dia seronok adalah orang yang stabil. Dia penuhi tanggungjawab dia, dalam masa sama dia buat benda yang dia suka. Itu orang yang paling enjoy. Dia boleh seimbangkan. Dia tak mungkin hidup dia full happy 10/10 sentiasa. Tak mungkin. Kalau 10/10 sentiasa, dia punya tanggungjawab dia tak ada. Jadi kena seimbangkan. Okey, itu sajalah. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Berapa kali Wan Syafiq dah? Okey, Assalamualaikum.